keputusan. Saya dasarnya menyokong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara pelayar, hari ini sekitar hari ini 11 hari bulan Ogos, Parlimen masih bersidang. Jam sudah pukul 3 petang. Saudara yang sempat bersama dengan saya, sila like siapakah orang pertama yang muncul jam 3 petang ini. Ya, saya rasa teman-teman semua mungkin di rumah. Ya, siapa tu? Saya yakin saudara ada di rumah sebab semua dah lockdown. Kecuali saudara yang tinggal di Perlis, saudara tinggal di Kuantan. Ya, saudara Basri Muhammad, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Empat Tulang Kering, hai, apa khabar? Saya hari ini berada di tingkat 38 di pejabat Presiden UMNO. Saya ingat tadi nak jumpa dengan Presiden UMNO. Tapi Presiden UMNO daripada Parlimen, beliau terus ada pertemuan-pertemuan lain lagi. Dan kebetulan hari ini saya berkesempatan, ya, saudara Husmanur No, saudara Raja Kamal Raja Bazlan, saudara Kerambit Khairul Azami, saudara Mak Azmi Mak Ali, apa khabar Kelantan? Newcastle saudara Fazil Yub, saudara Basri Baco, saudara Mazuk, saudara Fazil Sharif, Roslan Mak Yatim, suara dari dalam kubur, hai, nama sedap ni. Saudara Bagin Ali, saudara Nur Adil. Tok, saya kita layan dulu kawan-kawan ya. Sebab kita sampai lagi dia punya jumlah pelayar-pelayar kita. Saudara Adi, saudara Ros Abdul Muin, saudara Yahya Abdul Hashim. Ya, Wang Manjung, apa khabar? Saudara Tengku Osman, saudara Hisham Akasah, saudara Rahim English cepat. Saudara Muhammad Azmi, saudara Vestari, Lui Suingan. Apa khabar? Lui, ya? Apek Rizan, Mak Razim Hashim. Sekarang saya tak akan bawa laporan tentang COVID. Sebab COVID saya akan bawa laporan pada jam 9.30 malam nanti. Tetapi hari ini saya bersama dengan salah seorang ahli Majlis Tinggi UMNO. Beliau merupakan bekas mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan. Dan hari ini masih terus berjuang walaupun telah meninggalkan Pergerakan Pemuda kerana usia dah lanjut, Datuk, ya. Tapi dalam suasana sekarang hari ini kita nak berbual dengan beliau, saya nak tanya dengan beliau tentang kedudukan UMNO bersama dengan PAS, UMNO dengan Perikatan Nasional, berhubung dengan apa yang berlaku di Parlimen dan juga tentang usaha nak mewujudkan darurat dan sebagainya. Saudara Khairul Azmi, Kementerian Kewangan dan KSP pun diamkan diri. Belum ada feedback. Saya tak dapat lagi. Saudara Razmi Resna, saudara Anan Amir, MP PAS sokong bajet tanpa moratorium dan KLC akaun 1. Itu kita akan minta sebentar nanti. Sebab saya melihat bahawa isu KLSP ini sedang dibincangkan di Parlimen. So, biarkanlah ahli-ahli Parlimen yang bercakap, biar menteri yang bercakap. Nak kita macam mana? Kita rakyat biasa. Cuma dalam kesempatan ini, kalau saudara nak bertanya, sila kemukakan soalan untuk dijawab oleh ahli Majlis Tinggi UMNO, saudara Datuk Bazlan. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Tok, say hello, Tok. Tok, buka, Tok. Dah tak nampak nama apa, Tok, sama kita. Buka ini topik, Tok. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Bolehlah kalau nak tanya soalan yang orang cakap yang tersimpan dalam hati punya lama tu, yang terbuku. Lepas tu ada juga di antara soalan-soalan yang mungkin kontroversi, no problem, boleh tanya. Apa yang saya boleh jawab, insyaAllah saya jawab. Apa yang saya tak boleh jawab, saya bagi Datuk Seri Amir kita lah yang menjawab, Kamal Amir kita yang jawab. Okey, itu biasalah. Tapi apa pun saya akan cuba jawab. Apa saja yang terbuku di hati, yang nak dikusut masai, nak kita leraikan. So kita akan jawab lah apa saja soalan. Tok, kita sekarang berada di tingkat 38, Tok, ya? Kita berada di tingkat 38. Di belakang saya ada gambar Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. So kita ada juga kita punya sejarah yang termaktub dalam sejarah Penyatuan Melayu Ummah bersama dengan Tuan Guru Datuk Seri Haji Adi Awang dengan Datuk Seri Zaid. Apakah ini akan tinggal gambar sekarang kenangan saya, Tok? Jadi inilah perjuangan kita orang Melayu ni. Ianya adalah satu perkara yang amat sukar untuk kita sama-sama rungkaikan. Kita lihat
keadaan semakin panas Ya. politik semakin meruncing. Tapi kalau kita duk tengok cerita pasal 22 bulan, apa yang Pakatan Harapan buat dulu lebih kurang sama je lah. Ada banyak juga saiwa-saiwa, saitro-saitro, media-media yang bukan favor dengan kita semua akan cuba bermainkan politik untuk mungkin untuk meletak racun, akhirnya untuk menjatuhkan satu-satu kerajaan itu. Okey, Datuk, boleh Datuk nafikan bahawa pilihan raya PRU 14 yang lalu, oleh kerana berlaku pertandingan 3 penjuru antara UMNO, PAS dan calon daripada Pakatan Harapan, 32 kerusi kita kehilangan. So, waktu itu UMNO Barisan Nasional mendapat 79 kursi. Kalau dicampur dengan 32 kursi itu, Tok tak payah tengok gambar saya, Tok. Kalau peminat siapa ni, pelayar-pelayar saya di bersama dengan saya. Okey. Mereka nak tengok gambar Datuk sebagai ahli majlis tinggi, Tok. Saya adalah rakyat biasa, Tok. Jadi dalam keadaan begitu kita kehilangan kuasa. Jadi kesan daripada itu selama 22 bulan maruah bangsa kita tercemar, ekonomi kelang kabut, negara dalam keadaan yang kucak kacir, ini pentadbiran Pakatan Hancing. Tetapi dalam waktu yang sama itu semua ini berpunca kerana kita ada pertandingan 3 penjuru. Dan akhirnya Datuk Seri Zahid Hamidi dengan keikhlasan beliau berbincang dengan Tuan Guru Haji Hadi, maka wujudlah muafakat nasional, iaitu permuafakatan bangsa untuk kembali menegakkan agar bangsa kita ini menjadi dominan supaya kita ini kekal berada di tampuk kuasa di Seri Perdana. Dan sejak daripada itulah memberi satu mimpi ngeri kepada Parti Pribumi Bersatu dan mereka mula melakukan pelbagai usaha untuk menarik sokongan orang Melayu khususnya kepada mereka. Boleh Dok ulas dulu, Dok? Dia sebenarnya kalau kita nak ikut pola politik dunia ni, dia memang dah bertukar kepada kaum peribumi. Kalau kita pergi tengok dekat US, itu memang pun akan kembali kepada penyokong kerajaan itu peribumi lah. Bukan itu saja, kalau kita tengok Sepanyol pun sama, kalau kita tengok ada beberapa negeri pun sama, ke arah kepada kaum peribumi itu. Mix of the people, native people lah. So itu yang terjadi. So apabila terjadi dekat dalam Malaysia ni ada pemilihan PRU yang tidak seimbang, di mana kita lihat orang DAP lebih menguasai kerajaan kita dan semua keputusan itu dibuat oleh DAP. Sudah tentunya DAP ni adalah satu parti radikal yang akan melaksanakan dasar-dasar yang tidak favor kepada orang peribumi. Dan itu memang dia punya niat pun dari dulu. So itu pasal kebangkitan ISET, kebangkitan Statute of Rome, kebangkitan apa saja yang dasar-dasar DAP buat ini akan mengguris hati orang Melayu. Dan lepas itu saya difahamkan, kita bacalah gerakan-gerakan politik ni adalah gerakan kuasa. Jadi bila PBBM atau orang-orang segelintir Melayu yang letak dan yang duduk di dalam kerajaan pada ketika itu, dia melihat ada perkara yang tidak boleh melawan ni. Wave ni tak boleh melawan. Orang Melayu ni dah bersatu dan diorang tahu kalau orang Melayu ni bersatu, tidak ada alasan untuk diorang menang. Tidak ada alasan untuk DAP menang. Jadi dia mengambil tindakan politik untuk meletakkan gerakan-gerakan politik yang akhirnya jatuhlah kata Pakatan Harapan ni. Atas niat iaitu untuk mencipta satu kerajaan Melayu yang terbesar. Yang tak pernah dibuat oleh Malaysia pada ketika dahulu. So sekarang ni terjujutlah kita punya kerajaan tu. Tapi apa yang kita nak rungkai sejarah balik. Kebangkitan penyatuan orang Melayu ni dia bermula daripada Muafakat Nasional. Sebelum kita buat Muafakat Nasional, kita ada penyatuan ummah. Kita gerakkan dalam penyatuan ummah. Jadi apa yang terjadi dalam ISET ini semua adalah penyatuan ummah. Sebenarnya bukan penyatuan ummah, bukan Muafakat Nasional. Ianya adalah kebangkitan orang Melayu, orang Bumiputera melihat mereka ini ditindas dan tidak rela kuasa ini diberikan kepada puak-puak DAP. Datuk adalah sebahagian daripada mereka yang terlibat dalam membuat dasar untuk mewujudkan Muafakat Nasional. Datuk juga terlibat apabila kita menandatangani piagam. Datuk juga harus sedar bahawa saat kita tidak diiringi oleh halilintar, tetapi waktu Datuk Seri Zahid Hamidi menandatangani piagam Muafakat Nasional, ia disambut adalah diikuti dengan derayan air mata rakyat. Derayan air mata orang Melayu. Mereka bukan menangis kerana sedih. Mereka menangis kerana gembira, bahagia dan mereka suka kerana melihat sudah tercipta satu penyatuan bangsa yang akan diharapkan untuk mentadbir negara, tidak lain tidak bukan untuk mengembalikan semula tonggak kuasa itu di Anjung Seri Perdana ini kekal kepada bangsa Melayu. Jadi dalam suasana begini ini, Datuk,
Boleh Datuk ceritakan sedikit, apakah harapan UMNO waktu kita mewujudkan muafakat nasional? Dia sebenarnya, saya dimaklumkan oleh Presiden Ya. Datuk Seri Zahid. Gerakan untuk menyatukan orang Melayu ni bukannya terjadi pada 2-3 bulan atau 2-3 tahun. Ya, sampai kita kalah. Tahun ni. Ya. Tak, dia lama dah. Datuk Seri Zahid ni adalah seorang Tok, Presiden. tengok je Dok apa dia orang tanya ni Dok. Ada tanya apa tak? Mana tahu kalau ada Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ya. Jadi apa yang terjadi dekat dalam penyatuan ummah ni, dia bukan datang bergolek Ya. Ianya datang daripada perancangan Datuk Seri Zahid dan juga Datuk Seri Najib dan juga rakan-rakannya. Apabila kita membuka pintu penyatuan kita dengan PAS. Bukan dari segi sudut politik pun atau perjanjian mana-mana pun, tapi kunjungan demi kunjungan, meeting demi meeting. Itu sebenarnya yang terjadi dengan kita punya pucuk pimpinan. Sebab apa, kita tahu apabila DAP ni sudah bermaharajalela, kita akan kalah, kita akan hilang kuasa. Tapi apa pun yang kita tengok, bila dah terjadinya satu ukhuwah ini, deraian air mata yang dekat PWTC itu, sampai melimpah-limpah orang. Betul. Ianya adalah satu perkara yang tidak pernah masuk dalam pemikiran orang PAS nak datang PWTC. Ya. Tak pernah, bukan hanya orang akar umbi, tetapi pemimpin sendiri. Pemimpin PAS sendiri menderaikan air mata untuk melihat, ini adalah satu perkara yang kita tak pernah terjadi. Tapi itu terjadi disebabkan apabila kita melihat orang Melayu ini dihimpit, didesak, ditekan, baru kita nak sedar. Jadi sekarang ni, apakah kita punya hala tuju sekarang ni? Kita kerajaan dah ada. Kita nak menjawab dengan orang Melayu kat bawah tu. Kita dah cukup bersatu dah ni. So apabila perkara-perkara ini terjadi, ada baru-baru ni adalah gerakan-gerakan yang kita lihat nak mencemarkan gerakan-gerakan ini. So ini adalah satu perkara yang tidak baik, tidak masuk akal. Yang sepatutnya kita ni duduk sama-sama, bincang betul-betul. Kita kena layanlah semua kehendak. UMNO dah banyak sangat UMNO mengalah. UMNO kuasa kita bagi dekat Tan Sri Muhyiddin, walaupun mempunyai hanya sekarang ni 5 seat. Kita bagi juga kemaafan secara tidak langsung kepada MP-MP kita yang melompat parti. Disebabkan atas nama Melayu, kita maafkan orang. Kita bagi secara tak langsungnya, walaupun secara tak langsungnya orang Melayu ni, orang UMNO ni menyaafkan orang. Sebab apa? Kita bersama dengan orang untuk membina satu kerajaan kan. Tapi ini tidak boleh terhenti di sini lah. Tapi Datuk, terbaru sekali ini bila mereka mewujudkan Perikatan Nasional, dan tiba-tiba tanpa kita duga, kita tak marah. Saya pun semalam pun saya cakap kita tak marah. Tiba-tiba sudah wujud line up ataupun senarai kepimpinan dalam Perikatan Nasional. UMNO memang membuat keputusan tidak menyertai Perikatan Nasional. Tak begitu, Dok? Keputusan Majlis Tinggi, boleh Dok ceritakan sikit? Dia macam inilah. Kita kena faham, bila kita wujudkan kerajaan di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin, kita tak panggil Perikatan Nasional. Siapa yang bagi dia, Dok? Perjanjian kita dengan Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu adalah memberi vote kepada Tan Sri Muhyiddin untuk mendirikan satu kerajaan. Nama kerajaan tu bukan Perikatan Nasional. Tapi maksud dia, janji yang kita bagi pada kita itu adalah apa dia? Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan ahli-ahli parlimen kita menyokong. Dia bolehlah bina tubuh dia punya cabinet member semua. Tak ada masalah. Apabila dia nak menubuhkan sebuah parti Perikatan Nasional, ianya perlu dibawa bincang secara serius dengan UMNO dan juga rakan-rakan yang lain. Adakah ini dibawa bincang? Itu tak dibawa bincang. Itu tidak dibawa bincang. Memang jelas Datuk sebagai ahli Majlis Tinggi tidak ada perbincangan Tidak ada perbincangan untuk menubuhkan Perikatan Nasional secara jelas. Dia bukan cakap kita tak ada bincang, dia tak bincang secara jelas. Maksudnya tidak diwujudkan satu untuk kita bawa Perikatan Nasional, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi ini. Mungkin diorang bincang borak-borak di antara diorang. Tetapi ianya tidak dibincangkan secara jelas. Dan apabila kita melihat perkara-perkara itu dibawakan kepada Majlis Tertinggi. Tapi Majlis Tinggi melihat pada ketika itu ada banyak faktor politik yang mungkin Perikatan Nasional ini tidak boleh memenangi semula kita punya pergerakan ini. Jadi kita mengambil keputusan untuk stay kepada BN. Dan Perikatan Nasional dia kita tak setujulah. Dok, ada persoalan ni, Dok. Persoalan? Tanpa rakyat tiada pemimpin, tanpa pengundi tiada wakil rakyat. Itu daripada Saudara Muhammad Azmi Ali daripada Kota Baru. Boleh Datuk respon?
tanpa rakyat Ya. tiada pemimpin, Ya. tanpa pengundi tiada wakil rakyat. Betul. Ya. Kita ni semua adalah, kalau kita balik kepada basic, Ya. kita ni memanglah wakil kepada rakyat. Ya. Kita bukan wakil kepada parti juga kan. Kita Datuk wakil kena respon kepada dari rakyat. apa yang dia tanya tu, kena Datuk kena respon Datuk ya. Okey, Azmi memang betul. Kita ni wakil kepada rakyat, dan tanpa parti pun tak adalah wakil rakyat. Ya. Sebab apa, kena faham, jentera parti ni mereka ni bergerak untuk memenangkan seseorang wakil rakyat ini. So apabila dia dah menangkan seseorang wakil rakyat itu patuh kepada parti lah. Ya. Apa yang terjadi hari ini, benda tu dah dibuang. Macam pula parti ni menaikkan seseorang itu tanpa ada jasa. Jadi pemimpin memang kena answerable to rakyat. Ya. Tetapi siapa yang menaikkan mereka ini adalah juga parti. Semua elemen ni kena ambil tahu. Tak bolehlah cakap kalau rakyat kita yang ambil dia, tapi parti bukan, tak boleh. Okey, secara peribadi Datuk, apakah perasaan Datuk bila melihat ini akar umbi? Apakah mereka tidak bertanya dengan Datuk tentang kedudukan UMNO Pesir? Ya? UMNO dalam Kerajaan Perikatan Nasional ni memanglah kita tersisih. Datuk, kalau ada benda sini, Datuk boleh respon, Datuk boleh respon. Apakah perasaan rakyat di bawah yang saya yakin, saya menerima banyak ada yang cakap ni keluar je PN. Ya, Ada. mereka kata payah-payah keluar saja PN. Pandangan Datuk sebagai ahli majlis tinggi. Okey. Ya. Dia apabila kita tak nak cakap yang mengheret UMNO ini untuk sampai jatuhnya kerajaan ini sehingga rakyat marah. Saya minta Datuk betul serang saya Datuk, terus terang ni. sebagai- Apa saja pun yang kita nak cakap dengan Perikatan Nasional ni, kita kena faham apabila Tan Sri Muhyiddin menghadap Duli Yang Maha Mulia Agong untuk meminta darurat, kita nak bertanya balik dengan Tan Sri Muhyiddin, sebenarnya siapa yang dia tak percaya? Adakah kemungkinan ahli-ahli parlimen yang bersama dengan Azmin ini yang tak dapat imbuhan nak keluar daripada Perikatan Nasional sehingga Tan Sri Muhyiddin pergi ke Agong untuk buat darurat? Okey. So darurat ni ada masalah. Sebab apa? Bila dia cakap darurat, kita ada 113, 114. Okey. So bila kita ada 113 ahli parlimen, maksudnya apa saja yang Tan Sri Muhyiddin nak buat di dalam parlimen, ianya boleh dilepas. Betul. Jadi bila dah lepas tu, tak perlulah kita nak menghadap Agong. Okey, adakah perbahasan Datuk Seri Najib hanya sekadar cadangan saja? Jika kerajaan enggan laksana dua tuntutan, bagaimana dengan belanjawan? Apakah ianya akan terhenti? Apakah pendirian UMNO? Pendirian UMNO senang. Okey, kita dah bagi serahkan kepada ahli-ahli parlimen sebab UMNO ingat UMNO menyokong kerajaan ini adalah berdasarkan ahli-ahli parlimen, tidak parti. Maksudnya keputusan parti untuk menyokong, untuk tidak menyokong, parti akan buat keputusan. Tetapi berkenaan dengan gerakan di ahli parlimen ini, ianya terpulang kepada backbencher lah. Dan juga menteri-menteri lah. So keputusan UMNO kita bagi kat diorang, diorang kena sokong untuk Perikatan Nasional. Belanjawan ini adalah masuk dalam Perikatan Nasional. Adakah UMNO dibincang untuk belanjawan ini? Sepengetahuan Datuk sebagai ahli majlis tinggi? Saya tak dapat, tidak ada. Tidak ada apa majlis tinggi tidak dipanggil untuk bincang mengenai apakah benda ini ada dibincangkan dalam mesyuarat majlis tinggi berhubung dengan kedudukan bajet ini? Kerugian bajet tak ada. Yang saya tahu, kita kena terus menyokong Perikatan Nasional. Pada akhir 2 minggu lepas. Datuk waktu pertemuan antara Presiden dengan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional tentang bajet dan sebagainya, malamnya diadakan pertemuan di antara Majlis Tinggi. Ada perbincangan rasa tu. Itu perbincangan berkenaan dengan nak menyokong Perikatan Nasional. Maksudnya di dalam parlimen ini kita akan sokong terus Perikatan Nasional. Jadi dan juga kita mengambil maklum untuk memberikan jawatan BNBCC kepada Datuk Seri Najib. Apabila kita dah memberi jawatan itu, pandailah Datuk Seri Najib nak mengolahkan di dalam ahli-ahli parlimen. Dan apabila kita dah buat macam tu, bagi pandangan saya, it's not blanket approval. Ada juga kita letakkan syarat bahawasanya kita meminta, Majlis Tinggi meminta agar moratorium ini mesti diberikan kepada rakyat, dan juga satu lagi apa dia? KWSP. So itu dua saja yang memang kita nyatakan daripada. Ini memang tuntutan UMNO Memang tuntutan UMNO, dan ini adalah secara rasmi di dalam surat rasmi lah. Sebab selepas itu ada dikeluarkan kenyataan media oleh Presiden UMNO mengatakan bahawa Presiden UMNO menuntut dua perkara. Jadi kalau dua ni tidak dipenuhi, apakah pendirian UMNO? Saudara Datuk sebagai ahli majlis tinggi. Dia sebenarnya dah bagi kata dua.
Sebab apa? Di dalam Perikatan Nasional ni, dia tak bawa bincang dengan kita pun. Apabila Tengku Zafrul panggil kita pergi ahli parlimen, Datuk dia pergi? saya tak pergi, saya Okey. pergi ahli parlimen. Datuk diberitahu dulu Ada. keputusannya? Ada. Okey. Tapi dia bawa bincang. Ya. Dia bawa bincang. Tapi 2 hari sebelum, 1 hari sebelum saya ingat, besok tu nak bentang, besok lusa nak ni. Ya. Kalau kita hantar printing pun tak sempat. So ada benda tu adalah hanyalah untuk melayan, untuk rakyat melihat bahawasanya mereka mengambil maklum ataupun mereka nak ambil serius tentang cadangan ini. Saya lihat kepada lebih kepada populariti lah. Panggil kita last minute, bincang tak ada bincang. Nak tunjuk Apa bahawa cadangan ada kita. perbincangan lah kononnya. Datuk Ahmad Maslan pun menyatakan ada 100 lebih cadangan kita 124 bagi dekat dia. 124 cadangan. Ya. Tapi ianya hanya ambil maklum. Ianya bukan untuk dibincangkan secara seriusnya untuk diberi buat keputusan. So ini masalah kita. Itu pasal bajet kali ni kita lihat ada banyak kelompongan. Ya. Ada banyak kelompongan, ada banyak masalah. Okey, apa ni? Siapa dah duduk? Telah berpesan kepada MP-MP. Ya. Okey. Tunggu lagi duk. Tekan tunggu ada itu atas tu. Tunggu banyak tu soalan ni. Banyak soalan. Dah habis lah. Atas tadi. Okey. Okey, tak apalah. Berkenaan dengan YDP yang di Pertuan Agong kata jangan kita berpolitik. Ya. Kita kena sokong. Betul. Kita pun akan akur, tapi kita lihat juga Tan Sri Muhyiddin ni masa selepas saja dalam ucapan itu, dia dalam ucapan tu pun dia menyatakan bahawasanya mereka masih lagi nak darurat. Agong tak nak. Tapi Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dalam ucapan dia selepas dinasihatkan oleh Agong, dia masih lagi nak darurat. Dan juga apabila kita melihat, terkejut kita lihat ada seorang peguam sampai bawa ke mahkamah. Dan juga bukan itu saja. Rais Yatim cakap perlu bawa kepada Agong balik dengan menggunakan artikel 40. So kita bukan nak main politik, tetapi kita hanya nak mempertahankan hak sebenarnya yang sepatutnya kita pertahankan lah. So Datuk, macam ni muafakat nasional. Macam mana ni? Bila nak didaftarkan Datuk? Kemudian daripada saudara Isyad Tamam, dia tanya Datuk, apa kata Datuk Haji Hadi dengan bajet 2021? Nampak gaya MP PAS dah sehaluan dengan UMNO. So Pejuang Keadilan dia kata padan muka UMNO. Balai Badan dia kata tolak PAS. Muafakat nasional macam mana? Bila nak daftar ni, tanyaan daripada Alfi Maiki. Kemudian saya cuba nak melayan Datuk ya. Salam Datuk berdua, teruskan perjuangan. Saudara Asrimat, jika tiada kerajaan berinstitusikan beraja, maka Malaysia ini akan menjadi macam mana-mana saja fahaman lah. Tak kira liberal ke, sekular ke, tapi pendirian mereka tu akan berubah. Ini komunis lah jalan. Betul saudara Asrimat, pandangan saudara. Jadi saya cuba nak melayan saudara. Kalau saudara ada persoalan, elok saudara bertanya pada ini apa. Ni 1.1K tu. Bagus. Bukan sikit yang ramai duk tengok ni. Melayu ramai tak sedar. Kalau sedar, tak adalah sampai 45 perpecahan. Sedih rasanya bila Melayu selalu berbalah. Ini saudara Farid Hafiz. Sila duk komen tentang ini. Yelah, nak cakap berpecah ni dari dulu kita dah berpecah. Tapi apa pun kita kena tengok apa yang kita di hadapan kita sekarang ni. Bila kita dah bersatu tu, kita insya-Allah kita nak minta jugalah peranan-peranan orang kita kat luar sana tu terus menyokong kita lah. Itu saja. KWSP 10K betul. Saya ada bagi komen, memang saya nak untuk 10,000 tu one off. Dah akaun 2 tu memang dah keluar pun 500 bulan. Tapi yang sekarang ni kita nak one off. Kita faham nadi denyut nadi rakyat. Kita nak apa sebenarnya? Kita nak bayar banyak hutang yang tertunggak. Ramai kawan-kawan kita dah kena buang kerja. Dijangkakan sampai 100 juta orang yang akan kena buang kerja. Sekarang ni 800,000 dah akan meningkat sampai 1 juta. So duit 10,000 ni yang nak digunakan adalah untuk bayar benda-benda tertunggak Dan meneruskan kehidupan. Ada juga yang ada di antara kita ni kerajaan mengatakan tak ramai yang ada lebih 10,000 duit dalam akaun. Itu yang memanglah orang baru kerja memanglah tak banyak. Tapi majoritinya memang ada lebih daripada 10,000. Apa isunya? Jadi bagilah rakyat ni nak menggunakan duit sendiri untuk menjalani kehidupan mereka yang sekarang ni amat kronik. Kita tak nak sampai satu hari nanti rakyat kita tidur kat tepi-tepi jalan. Itu yang tak nak. Okey. Datuk jangan lupa, Datuk sebagai ahli majlis tinggi Datuk, Datuk bukan sembarangan orang. Saya cakap terang Datuk.
Datuk harus menyuarakan pandangan bangsa kita, rakyat kita. Sebab Ya. saya bukan ahli majlis tinggi. Datuk dalam majlis tinggi, Datuk perlu menyuarakan. Bagaimana tentang ada Lokman Adam dia kata? Ini persoalan juga Datuk. Sila Datuk jawab, Dok. Lokman Adam okey, dia bukan ahli UMNO. Ya. Dia boleh bersuara atas menggunakan NGO dia, tidak ada masalah. Tapi kita macam mana pun kita kena ada lunas-lunas lah kan. Ya. Kita sebagai ahli parti ni, sebagai saya juga ni, Datuk Kamal Amir cakap saya sebagai bercakap tentang ini adalah berdasarkan saya di majlis tinggi. Ya. Jadi saya perlu ada disiplin. Kalau tak ada disiplin, semua orang kita nak cakap, semua orang kita nak balon, semua orang kita nak petikai kan, tak betul lah. Betul. Kan ada disiplin. Ya. Apa pun Datuk Lokman Adam Selamat Maju Jaya dekat luar lah. Sekarang ni tak ada masalah, dia boleh bercakap. Kalau dia minta masuk balik macam mana, Dok? Dia dah minta 2-3 kali, tapi biar pucuk pimpinan pertimbang lah. Pucuk pimpinan tu masuk Datuk. Datuk jangan lupa Datuk ahli majlis Dia tinggi. ada banyak apa step. Ya. Kita ada lembaga disiplin, Ya. kita ada pembicaraan lembaga disiplin. Lepas tu baru kita akan bawa kepada majlis tinggi. Kan saya dah bercakap, saya kata Datuk Lokman Adam tu bagus, bukan tak bagus. Tapi kalau dia bercakap tu, kalau dia balon presiden, memang tak boleh lah Tak kan. boleh lah, dia Jadi disiplin. you nak masuk memberi parti, kata you balon pula, tak betul lah kan. Tak boleh. Jadi UMNO mengalami, biasa Dr. Mahathir pun 2-3 kali keluar masuk UMNO ni, tak ada masalah tu kan. Jadi Datuk melihat adakah begitu senario yang boleh berlaku? Boleh. Kita tak tahu apa akan terjadi besok pun sebenarnya. Dalam politik ni, Ya. Datuk Kamal Amir, Ya. you kena tahu, dalam politik ni, sekarang ni, dia bukan macam dulu. Dulu, kita 5 tahun baru kita tahu boleh baca mood Ya. rakyat tau. Ya. Sekarang ni, ingat tak, 22 bulan, Ya. PH ni, dia pegang je, dia menang je, 6 bulan lepas tu rakyat benci dia. Betul. Rakyat tomah dia, 6 bulan je. Begitu juga Perdana Menteri hari ini tu. Hari ni Perdana Menteri hari ni berdasarkan bajet dan juga perkara-perkara yang dibuat tidak dibawa bincang dengan UMNO dan Ya. juga PAS dan Ya. juga parti-parti komponen lain Ya. untuk bawa kepada darurat. Dia Ya. tak bawa bincang kepada parti-parti ni. Datuk boleh So orang automatik orang tidak bersetuju dengan dia dan seluruh rakyat Malaysia hari ini melihatkan macam tindakannya ni tidak popular. kecewa lah, rakyat Kecewa. Jadi lah. rakyat kecewa bukan sahaja pasal bajet. Ya. Ianya kita kena lihat pada tindakan-tindakan kerajaan pada hari ini. Ya. Maksudnya rakyat boleh hukum kita dalam masa 1 bulan. Ya. Kalau kita mengambil keputusan yang salah. Ya. Dulu semasa nak buat kerajaan, Ya. panggil kita bincang. Ya. Kalau kita darurat ni, umpamakan kita bubar kerajaan. Ya. Bila kita bubar kerajaan, kita dah tak ada. Maksudnya patut bawa bincang dengan parti-parti, parti-parti komponen dia. Ya. Bawa bincang, betul ketindakan ini, ambil maklum apa yang kita nak buat segalanya. Adakah 150 ini akan memberi kuasa mutlak kepada dia? Ya. So ini semua kena bincang. Sebagai ahli politik, apakah Datuk melihat besar kemungkinan kalaulah bajet ini ditolak, maka jalan lain tidak ada melainkan pilihan raya umum? Dia bajet ni ada banyak sudut. Ya. Dia bukan hanya menjatuhkan kerajaan. Kerajaan tak jatuh. Ya. Untuk dalam bajet ni kerajaan tak jatuh. Walaupun dia tidak disokong, kerajaan tak jatuh. Ya, betul. Yang jatuhnya adalah rakyat. Ya. Rakyat tak dapat gaji. Tak, saya bercakap Datuk, yang paling kekhawatiran saya sebab bila tak ada dapat kelulusan bajet di Parlimen, menjelang 1 Januari nanti, negara kita boleh jadi macam Greece. Ya. Apabila kita tak boleh menggunakan kewangan, maka kita tak boleh serve, iaitu interest ataupun laba daripada pelaburan orang terhadap bond-bond yang kita jual. Ya. Negara ada bond ya. Jadi mereka-mereka yang subscribe ataupun membeli bond kita ini menjelang Januari ini, mereka nak juga faedah bond mereka. Ya. Kalau tak dapat, mereka akan mengadu pada IMF. Banyak akan terlibat. Jadi itu Ya. pasal saya cakap apabila dulu Yang Maha Mulia Agong Ya. dah memberi nasihat Ya. kepada ahli-ahli parlimen untuk melepaskan bajet ini, Ya. semua kena akur juga. Ya. Termasuklah pembangkang ni. Ya. Pembangkang ni dia tak nak sokong. Dia nak sokong umpamakan dia baik. Dalam Ya. sokongan dia minta duit. Duit untuk dia punya ahli parlimen. Ya. So bila dia duit untuk minta parlimen ni tak betul lah. You nak sokong, you sokong je demi untuk rakyat. Ya. Ada banyak sudut-sudut perkara-perkara itu. Dan apa yang UMNO buat minta 2 itu Ya. adalah untuk rakyat. Ya. Sokong macam mana bajet ni pun, kalau rakyat tak dapat duit 10,000 KWSP ni, rakyat tak dapat moratorium ni, rakyat akan susah. Kita fikir kena dua sudut di antara orang pejabat awam, Ya. kita ni semua, okey. So maksudnya kita bersokong, tapi Dato' Najib cakap apa? Kita menyokong bukan mutlak, dia kena adjust benda ni. Bukan susah pun. Senang je. Tukar je benda tu, moratorium dilanjutkan, tak melibatkan duit kerajaan pun. Ya.
hanya dealing dengan bank, monetary diwujudkan dan juga KWSP dan tidak pun duit kerajaan, ia hanya berdasarkan polisi. Sokong je lah, apa masalah. Sebagai Besok ahli, boleh sokong, tak perlu ada, tak perlu ahli parlimen sokong ni. You buat keputusan besok, deal dengan KWSP, kita akan bagi 10,000, dah habis cerita. Okey? Tapi kerajaan, kita tahulah kerajaan PN ni memang betul lah ada setengah orang cakap dah bosan dengan dia. Rakyat dah bosan. Laju sangat dia keluar tiba-tiba dia tak dapat nak subscribe. Apa cerita MN? Okey, MN. Tadi saya nak sebut kepada MN. Kenapa tak didaftarkan? Okey. Dia kena tahu. MN ni kita dah buat keputusan untuk didaftarkan pada saya rasa awal bulan. Saya rasa urusan daftar tu kita dah buat. Tapi kalau kita daftar pun, saya tak jangka yang kita boleh menggunakan MN itu untuk pilihan raya kali ini. Katakanlah pilihan raya bulan 1. Saya tak jangka benda itu siap. Katakanlah bulan 2 pun tak siap. Apa pun kita nak MN ini adalah menjadi satu pilar. Satu kita punya tiang seri untuk kita pergi ke pilihan raya. Melayu ini bersatu dalam tampuk MN. Bersatu ni kita kita biarkan dulu, kita tengok MN ini dan kita berjuang, kita fight macam dulu. Datuk tahu tak semalam Datuk bila keputusan, bila pengumuman dibuat tentang barisan kepimpinan Presiden Perikatan Nasional ada Datuk Zainuddin, Timbalan Presiden Tuan Guru Haji Hadi, Ketua Pergerakan Pemuda adalah saudara Khairul Nizam, Azmin Ali pula tu jadi dia punya Ketua Penerangan, tak silap saya kan, Saudara Hamzah Zainuddin sebagai Susah Agung. Jadi dalam keadaan begini Datuk, apakah Datuk menjangkakan bahawa saya nampak inilah bunga-bunga kita menuju ke arah pilihan raya umum? Apakah Datuk bersetuju dengan pandangan saya? UMNO dah lama dah kita fokus kepada pilihan raya umum. Apakah kita persiapan kita? Kita dah diberi arahan untuk semua bahagian untuk fokus kepada pilihan raya umum. Saya harapkan semua orang dia dah buat kerja lah. Saya berkeyakinan Datuk kadang-kadang ni kalau mengikut apa yang saya dapat, dapatan saya daripada apa yang dilontarkan oleh ahli-ahli ataupun perangkat warga bangsa kita, perangkat kaum B, akhirnya mereka mengatakan bahawa UMNO Barisan Nasional bertanding sendirian lah, Dok. Apa pandangan Dok? Tak boleh. Buat masa ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Buat masa ni kita kena faham bahawasanya kita ada beberapa sudut. Orang yang dulu tak menyokong kita ni dah kembali ke belum? Nombor 1. Kita ada penambahan pengundi orang muda, first time voters sebanyak 4 juta orang. Ini pun kita tak tahu dia punya pola pemikiran. Kita very limited resources. Kita bukan cakap kita takut ke apa, tetapi kita very have limited resources untuk membaca keadaan. So kalau sekiranya kita dah cukup bulat, kita nak pergi berperang, kalau kita boleh menang, Barisan Nasional pergi sendirian, kita buat. Kalaulah Perikatan Nasional PAS boleh bersama dengan Azmin Ali. Apakah UMNO tak boleh bersama dengan Anwar Ibrahim? Kalau kita nak bersama dengan Anwar Ibrahim pun, kalau kita nak bersama dengan sesiapa pun, kita kena tengok kita bertanding nak menang. Kita bukan bertanding nak kalah. Hari ini kebanyakan orang kita ni nak bertanding, nak jadi calon, tapi belum tentu menang atau kalah. Kalau kita dapat bertanding 80 seat pun, kalau kita boleh menang 70 seat, tak ada guna juga. Okey juga. Sebab apa? Kita dah tak boleh dah. Sarawak is no more BN. Sarawak ada 31 seat. Sarawak ada 31 seat dan Sabah juga berpecah. Jadi ada banyak strategi politik yang saya tak boleh cerita di sini sebenarnya. Tetapi Sarawak ada 31 seat. 31 seat kita tinggal lah 191 seat. So 191 seat itulah kita nak bertanding. DAP yang dimonopoli oleh orang Cina ini, 42 seat, 45 seat tu confirm dah. Apakah Datuk yakin bahawa China akan menyokong DAP semata-matanya? Sebab saya melihat warga bangsa Tionghoa yang berniaga pun mereka dah mula bosan dengan percaturan politik DAP ni, Dok. Ada di antara penyokong-penyokong kita dah kembali. Memanglah benci dengan Lim Boon Eng semua. Jadi tapi kebanyakan yang seat kita di dalam bandar ni, dia ni merangkumi 90%. Maksudnya 42 seat tu kebanyakannya mengakumi 60-70% orang Cina. So kita dapat 10-20% pun kita masih kalah lagi 40 seat. Dok, apa janji Datuk sebagai ahli majlis tinggi pada ahli UMNO? Janji Datuk pada ahli UMNO. Saya janji kita akan cari formula yang terbaik untuk kita takluk kerajaan semula. Perdana Menteri mesti datang daripada UMNO. Kebanyakannya kalau kita menang 70 seat, 80 seat, kita boleh menubuh kerajaan dan kita adalah majoriti kepada gabungan ini dan kita akan jadi Perdana Menteri dan juga monopoli kerajaan. Dan juga yang paling penting lah untuk kami kita nak menang dulu. Lepas kita menang nanti banyak
perjuangan Melayu yang kita boleh buat. Ya. Bangsa kita tidak akan jadi tergadai macam sekarang lah. Nelayan, petani semua kena cekmur. Kita punya pesawah, kita punya felda semua dah macam-macam dah orang buat kita. Sekarang ni kita nak bangkitkan balik semula. Secara begitulah tadi perbincangan saya dengan Dato' Fazlan daripada daripada Ahli Majlis Tinggi UMNO, dan saya berusaha saya akan berulang dengan pejabat UMNO ni untuk berjumpa dengan Presiden. Tak tahu bila saya boleh dapat. Bagaimanapun pada semua pelayar-pelayar, kita jumpa malam nanti pada jam 9.30 malam untuk kita mengulas ada beberapa isu. Tadi kabarnya, saya dapat kabarnya ini ahli parlimen daripada Jelutong dah pun kena tendang keluar dari parlimen. Kita bersyukur pada Tuhan bahawa kita masih lagi. Yang tendang dia keluar adalah mantan Ketua Puteri UMNO iaitu Dato' Azalina jadi speaker, maka dia mengambil keputusan dia tendang keluar ini Jelutong punya ahli parlimen. Saya kita jumpa lagi malam nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Salam untuk pada ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Kak tu, sungguh cantik. Islam di atas. Okey. Terima kasih saudara.